Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Saya, Cikgu Atira. Tahniah dan terima kasih kerana hadir ke kelas pada hari ini. Ingat, orang yang bersemangat adalah orang yang berjaya. Jadi, tahniah pada diri sendiri kerana menjadi orang yang bersemangat pada hari ini. Semoga kejayaan milik kita. Sebelum itu, mutiara kata cikgu pada hari ini ialah kegagalan yang utama ialah gagal untuk mengambil tindakan yang pertama. Maksudnya, dalam apa-apa jalan, langkah yang awak ambil, haruslah menjadi orang yang pertama. Orang yang pertama mengambil tindakan adalah orang yang berjaya. Faham? Cikgu menantikan kejayaan awak. Cikgu mendoakan kejayaan awak. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita dengan tema 1 kemasyarakatan, unit 1 jiran tetangga, topik dia tata bahasa, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Okey, objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah pertama, menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Kedua, membina ayat menggunakan kata nama am. Manakala kriteria kejayaan kamu pada hari ini ialah murid berjaya menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan betul dan membina ayat menggunakan kata nama am dengan betul dan tepat. Dah sedia semua? Jom kita mula. Aktiviti hari ini adalah berdasarkan buku teks halaman 6. Tajuk hari ini ialah Yang Tua Dihormati, Yang Muda Disayangi. Bagi murid yang mempunyai buku teks di tangan, anda boleh merujuk halaman 6. Bagi yang tiada, anda boleh mendengar petikan yang akan cikgu bacakan ini. Kita mula ya. Hadif dan adiknya, Aina, berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Situasi 1. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Minah, berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Minah. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Jadi, awak faham petikan tersebut? Bagus kalau faham. Sebelum tu, cikgu mahu bertanya, adakah terdapat perkataan yang tidak kamu faham? Oh, bagus. Nampaknya anda semua memahami. Tahniah cikgu ucapkan. Jadi, cikgu akan teruskan kepada situasi kedua. Situasi kedua, perhatikan mereka berada di ruang tamu rumah. Jadi, cikgu akan mula bacakan petikan yang terdapat dalam situasi 2. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Minah menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Minah memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Minah memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Jadi, anda faham petikan dalam situasi 2? Bagus kalau faham.
Seperti soalan tadi, adakah perkataan yang tidak kamu faham? Bagus, ternyata kamu memahami semua. Cuba perhatikan gambar dalam situasi 2. Apa yang kamu nampak? Wah, bagus dengan jawapan kamu itu. Jadi, kita berbalik kepada objektif pembelajaran kamu pada hari ini, iaitu menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Sebelum itu, jom kita kenali apakah itu kata nama am. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contoh, rumah, sungai, kereta, mimpi, basikal. Sebenarnya kata nama am terbahagi kepada dua, iaitu kata nama am hidup dan kata nama am tidak hidup. Tetapi pada hari ini cikgu cuma mengajar kamu kata nama am secara umum sahaja. Dengan kata lain, perkataan nama am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am ataupun umum. Contohnya, pecahan pada manusia ataupun orang, kata nama am itu ialah ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar. Manakala dari segi binatang pula, ayam, gajah, kerbau, anjing, kuda, burung, ikan. Kata nama am daripada tumbuhan, contohnya seperti pokok, betik, rumput ataupun lalang. Manakala dari segi benda pula, contohnya ialah pasir, kayak, radio, rumah, motorkar, pen, buku. Dan dari segi tempat pula, pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri. Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melahirkan pada awal ayat. Contoh, dia sedang menjinakkan seekor gajah. Gajah ini berada pada akhir ayat. Kita tengok pada awal ayat pula, gajah itu berbadan besar. Jadi, huruf itu dibesarkan. Manakala jika dia berada di akhir ayat, dia akan menggunakan huruf kecil. Faham? Bagus kerana faham. Jadi, awak semua sudah faham maksud kata nama am? Kalau sudah, jom kita ke aktiviti seterusnya, iaitu menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan betul. Kita akan bermula dengan teks. Cuba kamu baca dan perhatikan. Cuba cari kata nama am yang terdapat di dalam teks. Sudah jumpa? Bagus. Jom kita cari bersama-sama. Perenggan pertama, situasi 1. Kata nama am yang pertama adalah jiran. Kedua, sayur. Ketiga, ikan. Keempat, ayam. Kelima, telur. Seterusnya, perenggan 2, situasi 1. Rumah. Okey, selesai di bahagian teks, mari kita berpindah ke bahagian gambar. Cuba perhatikan gambar. Apakah kata nama am yang terdapat ataupun yang kamu boleh senaraikan di dalam gambar itu? Bagus. Yang pertama adalah topi. Kedua, pasir. Ketiga, kereta. Keempat, dompet. Dan ada
banyak lagi yang kamu boleh senaraikan. Seterusnya, kita akan ke situasi 2. Cuba perhatikan gambar dan teks. Kemudian, kita akan mula mencari bersama-sama. Sudah dapat jawapannya? Jom kita senaraikan bersama-sama. Di bahagian teks situasi 2, perenggan 1. Jumpa ke belum? Okey, sudah. Yang pertama, rumah. Yang kedua, minuman. Jadi, mari kita beralih ke bahagian gambar. Apa yang kamu dapat senaraikan? Bagus. Yang pertama adalah televisyen. Kedua, bingkai gambar. Ketiga, sofa ataupun kerusi. Keempat, gelas. Kelima, pinggan. Kamu juga boleh masukkan makanan. Keenam, cap. Nampak? Terdapat banyak kata namaan yang kamu boleh senaraikan berdasarkan teks dan gambar. Tahniah kerana telah menjumpai kata namaan yang terdapat di dalam teks dan juga gambar. Terima kasih dan tahniah kerana berjaya menyenaraikan beberapa kata namaan berdasarkan gambar dan teks. Jadi, kita akan ke aktiviti seterusnya iaitu membina ayat menggunakan kata namaan dengan betul dan tepat. Berikut adalah senarai kata namaan yang telah kita cari bersama-sama tadi. Berdasarkan kata namaan yang telah kita cari, cikgu mahu anda membina 10 ayat sahaja. Anda boleh gunakan kaedah WAK iaitu watak, aktiviti, keterangan supaya dapat membantu kamu membina ayat dengan lebih mudah. Boleh? Bagus. Itulah semangat yang kita mahu. Orang yang bersemangat adalah orang yang berjaya. Anda sudah dapat jawapannya? Sudah faham apa itu kata namaan? Bagus. Sudah lengkap? Okey, kalau belum, lengkapkan latihan anda dalam buku tulis tata bahasa. Hantarkan tugasan anda kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp. Pastikan anda menulis nama dan kelas semasa menghantar tugasan. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.